Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan bahagian pertama, iaitu tujuan perniagaan kami. Kumpulan kami telah bercadang untuk menjalankan perniagaan menjual beg yang mempunyai pelbagai fungsi yang istimewa dan warna yang menarik. Pada zaman ini, produk beg kami yang mempunyai warna yang menarik dan fungsi yang berbeza di kedai biasa. Ia merupakan pilihan yang terbaik kepada semua orang. Kebanyakan orang, terutamanya golongan pelajar, universiti dan kolej, membeli beg ini untuk pergi ke kuliah mereka dan juga untuk pengajian mereka di sana. Masyarakat selain itu juga, masyarakat kini sentiasa meminati beg warna yang menarik dan bercorak yang mengikut fashion pada zaman ini yang tidak begitu ketinggalan zaman dan malah dia baru. Hal ini kerana warna beg kami menampakkan pengguna lebih elegan dan bergaya. Selain itu juga, beg ini mempunyai pelbagai fungsi yang menarik yang diperlukan oleh masyarakat. Maka, syarikat kami telah mengeluarkan produk beg yang mempunyai permintaan pengguna yang menyediakan beg ini. Oh ya, kami telah menyediakan 3 warna beg, iaitu warna pertama iaitu warna hitam, warna merah dan warna biru. Walaupun ketiga-tiga produk ini berbeza warna, tetapi fungsinya masih sama seperti biasa, sama dengan pelbagai fungsi yang lain. Antara fungsi dan kelebihan produk beg kami iaitu mampu menyimpan kasut, mempunyai penyimpanan pakaian basah apabila bersukan dan boleh menyimpan botol tanpa membasahi beg ini. Kami menawarkan perkhidmatan yang istimewa kepada pelanggan-pelanggan kami. Kami akan mengutamakan 2 aktiviti, iaitu produk dan perkhidmatan kami. Perkhidmatan yang akan diberikan menjahit beg yang rosak. Apabila pelanggan yang akan diberikan menjahit beg yang rosak, apabila beg itu rosak, kami boleh memperbaikinya. Apabila kami bersedia untuk menjahitkannya dengan harga yang berpatutan, kami juga menjahitkannya dengan harga yang berpatutan tanpa dengan harga yang kos yang tinggi, dan kesemua pelanggan kami boleh membayarnya tanpa ada sebarang masalah. Kami juga akan memberi nasihat cara penggunaan beg dengan betul agar supaya penggunaan beg itu tidak mudah rosak dan pelanggan tidak terlampau menggunakannya secara yang salah. Bagi produk kami pula menyediakan pelbagai bentuk dan rekaan warna beg yang menarik dengan harga yang berpatutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashira binti Ros Kamari. Saya akan menerangkan tentang ringkasan eksekutif syarikat Besuto Sedan Berhad. Nama syarikat kami ialah Besuto Sedan Berhad dan jenis pemilikan yang kami cuburi ialah milikan tunggal. Syarikat kami telah berdaftar di Syarikat Suruhanjaya Malaysia dengan nombor pendaftaran ialah 2625112P dan nombor lesen perniagaan ialah L080002171123. Alamat perniagaan kami ialah di nombor 15 Jalan Tahwil Azhar, Taman Jubilee 30300 Ipoh, Perak. Antara tujuan perniagaan ini disediakan adalah untuk memperkenalkan kepada pelanggan dan menjual beg yang mempunyai pelbagai kemudahan, khususnya untuk memudahkan si pemakai dalam waktu seharian mereka. Bukan itu sahaja, kami mensasarkan pelanggan di golongan IPT, pelajar-pelajar dan pelancong yang gemar melancong, dan juga seseorang yang gemar berfashion dan juga seorang atlet. Bukan itu sahaja, multi fashion bag ini mempunyai pelbagai kelebihan kepada semua golongan lapisan masyarakat. Contohnya seperti golongan pelajar yang hendak mau pulang ke asrama ataupun menggunakan beg tersebut sebagai beg laptop ataupun menyimpan
barang-barang pakaian dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama tidak memerlukan beg yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Saiznya yang sederhana juga sesuai untuk seseorang itu yang gemar melancong, mudah untuk membawanya ke mana-mana sahaja. Ringkasan eksekutif dari segi pemasaran dan peluang ialah keunikan yang ada pada beg serbaguna iaitu multifunction beg kami ini ialah ciri-ciri khas yang unik yang ada pada beg kami ini adalah tidak semua beg di pasaran ada, kerana ia mempunyai pelbagai variasi dan corak yang ada pada beg dan juga dapat menarik minat kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira golongan muda ataupun golongan dewasa. Dan juga dari segi pemasarannya pula ialah peningkatan pemasaran akan menjadi lebih luas biasanya pada musim cuti sekolah dan minggu berdekatan dengan hendak masuk ke sekolah. Dari segi pentadbiran perniagaan Besuto juga ialah dipimpin oleh Encik Muhammad Fakrul bin Baha yang merupakan bekas penolong pengurusan syarikat Zenus Sedian Berhad yang merupakan salah satu syarikat beg jenama yang terbesar dan terkemuka di Malaysia. Dan bukan itu saja, beliau juga mempunyai pengalaman dan juga mempunyai kelulusan daripada Diploma Vocational Malaysia dan juga kursus-kursus yang beliau pernah hadiri. Dalam perancangan operasinya pula ialah syarikat kami menempah dan menjual beg galas yang sudah dijahit dan diproses saja terus daripada kilang beg iaitu di Singapura. Syarikat kami juga menjalankan operasi menjual sahaja beg galas yang telah siap dan hanya memfokuskan dari segi penjualan beg tersebut dan juga menjamin produk tersebut adalah berkualiti tinggi dan telah diuji oleh kami sebelum menempahnya daripada kilang. Bahagian 3 adalah latar belakang perniagaan. Nama perniagaan kami adalah Besuto Sendirian Berhad. Alamat perniagaan adalah di Jalan Takwin Azan, Taman Jubilee. Telefon adalah 011-111-62025 dan nombor flex adalah 05-345-0624. Email adalah bestbesuto@gmail.com. Jika ada apa-apa masalah tentang perniagaan kami, boleh merujuk pada email tersebut. Jenis milikan adalah milikan tunggal. Jenis perniagaan adalah beg multifunction. Tarikh pendaftaran perniagaan adalah 25 Disember 2017. Tarikh mula perniagaan adalah 12 Januari 2018. Nombor pendaftaran perniagaan adalah 262512P. Nama bank adalah Maybank. Ini adalah bank yang kami pinjam. Modal sendiri adalah RM15,000. Modal pinjaman adalah RM20,000 dan modal keseluruhannya adalah RM35,000. Seterusnya adalah pengenalan tentang perniagaan kami. Gambar yang ditunjuk adalah beg multifunction bagi Besuto Sendirian Berhad. Lokasi adalah Jalan Takwin Azan, Taman Jubilee, sama juga. Jenis perniagaan ataupun produk yang ditawarkan adalah beg multifunction. Kelebihan produk yang dipilih ada 3. Satu adalah mempunyai ruang khas untuk menyimpan kasut. Kedua, bersifat kali air untuk menyimpan kain yang basah. Ketiga, mempunyai pelbagai variasi tali beg yang mudah dibawa ke mana sahaja.
inilah adalah kelebihan bagi produk kami. Seterusnya adalah trend persekitaran semasa dalam perniagaan. Ada 3 juga. Pertama adalah reka bentuk baru. Kedua, belum dipasarkan secara hangat. Ketiga, cita rasa generasi muda. Jadi, bagi generasi muda, mereka akan lebih memilih beg multifunction kerana kelebihannya lebih banyak. Jadi, akan memudahkan mereka jika mereka memilih beg multifunction ini. Okey, seterusnya kepada bahagian analisis industri dalam persaingan. Kami mendapati dalam tempat kami, persaingan yang kami akan bersaing iaitu kedai yang menjadi pesaing kami iaitu GM Locking Enterprise. Kedai ini telah beroperasi dengan lama. Produk ia juga sama dengan kami iaitu menjual beg. Sebagai contoh dia, yang akan menjadi pesaing kami yang kuat, kelemahan yang didapati oleh pasaran mereka iaitu produk mereka yang lama, yang tidak serba baru, tidak mengikut fashion pada zaman ini dan juga tidak mengikut cita rasa remaja zaman ini. Kelebihan yang terdapat pasaran iaitu sudah beroperasi agak lama, mempunyai pelanggan tetap. Selain itu juga dalam analisis industri kami, pesaing utama kami juga ialah GM Locking Enterprise juga sama. Hal ini kerana produk mereka juga menyerupai kami iaitu beg galas. Kekuatan yang mereka peroleh mempunyai lebih baik dan lebih banyak jenama-jenama, warna-warna, jenis-jenis. Yang kedua, ramalan kadar pengeluaran telah meningkat sebanyak 10%. Oleh demikian, pada tahun kedua, sebanyak 5,324 unit yang akan kami keluarkan. Selain itu juga, tingkat jualan yang kami peroleh pada tahun ketiga akan meningkat sebanyak 20%. Oleh demikian, dengan meningkatnya sebanyak 20%, pengeluaran yang kami akan hasilkan sebanyak 6,388 unit. Bagi pemimpin pasaran, satu ciri penting dalam menganalisa persaingan adalah di mana syarikat itu diwakili oleh seorang pemimpin. Oleh demikian, jika sesetengah wilayah diwakili dengan baik, maka ia akan mungkin berbalik untuk memberi tumpuan kepada rantau ini dan menduduki pasaran. Pemimpin pasaran haruslah bijak mengenai pasaran bagi menjadi persaingan yang bijak dalam industri tersebut. Pemimpin juga harus memilih strategi-strategi yang berkesan untuk menarik hati pelanggan. Bakal usahawan yang kami iaitu pemimpin ekstra industri dalam mengenal pasti share pasaran paling besar dalam sesebuah industri. Seterusnya dalam analisis industri produk tandingan. Produk yang ditawarkan oleh perniagaan kami dapat menyayangi dan menandingi produk pesaing kerana kualitinya yang berbeza dan sentiasa berada di tahap yang terbaik, dan juga produk kami mempunyai kelebihan
dari perniagaan lain kerana produk kami mempunyai ciri-ciri khas bagi memudahkan pelajar yang ingin ke pusat pengajian atau balik kampung dengan menggunakan beg ini. Perniagaan kami juga akan melakukan perubahan ke tahap yang lebih baik dari semasa ke semasa dan menaik taraf pembungkusan yang baik untuk meningkatkan tahap kepuasan pelanggan kami. Ini juga bagi mendapatkan maklum balas daripada pelanggan tentang produk yang kami berikan kepada beliau, dan juga kami tawarkan perkara ini penting bagi meningkatkan kehendak dan keperluan pelanggan. Seterusnya, dalam analisis industri dari segi harga yang kami meletakkan harga dalam produk ini dengan meletakkan strategi penetakan harga serta menganalisis produk pesaing. Harga produk pesaing mempunyai harga yang mampu milik oleh orang lain, malahan harga kami juga mampu milik, akan tetapi mempunyai lebih banyak kelebihan berbanding pesaing lain, dan penetapan harga ke atas produk yang kami tawarkan adalah berdasarkan kombinasi faktor-faktor yang seperti yang berikut. Harga yang ditawarkan iaitu bergantung kepada harga pasaran dan lebih rendah daripada pesaing yang lain. Semestinya dalam mengikut kos pengeluaran dan peratus keuntungan yang dikehendaki, dan semestinya harga yang ditawarkan adalah berpatutan yang sesuai dengan kualiti dan mutu produk kami. Seterusnya ialah rancangan operasi. Proses pengeluaran bagi multifunction bag ini ialah, yang pertama, pelanggan akan memilih barangan untuk dibeli, iaitu apabila pelanggan datang ke kedai kami, pelanggan akan memilih jenis, variasi dan corak yang diingini oleh mereka sesuai dengan kehendak mereka, dan seterusnya pelanggan juga akan memeriksa kualiti barangan untuk dibeli. Jadi sebelum pelanggan membelinya, pelanggan akan memeriksa kualitinya adalah bagus, jahitannya kemas ataupun sebaliknya. Dan setelah pelanggan berpuas hati dengan kualiti produk yang dipilih oleh mereka dan diuji oleh mereka, pelanggan akan membuat bayaran di kaunter, dan seterusnya jurujual akan membuat pembungkusan terhadap multifunction bag tersebut. Bukan itu sahaja, pelanggan juga boleh membuat permintaan untuk membuat pembungkusan sebagai hadiah ataupun sebagai cenderahati kepada jurujual di kaunter. Seterusnya, dalam bahagian teknik pengeluaran kami, yang pertama, membuat pesanan. Seterusnya, menerima barang daripada pembekal. Seterusnya, mencari pembekal yang sesuai. Seterusnya, menerima sebut harga daripada pembekal. Seterusnya, menilai setiap pembekal, dan itu yang terakhir. Okey, antara pengeluaran bagi multifunction bag ini ialah syarikat Besito akan mencari kilang pembekal yang menghasilkan multifunction bag yang lebih berkualiti, dan kami akan menilai setiap pembekal dan yang menepati ciri-ciri produk yang mengikut ketepatan kami. Seterusnya, selepas menerima sebut harga daripada pembekal, pihak kami akan menerima produk daripada pembekal setelah melakukan proses pesanan. Bagi mesin tanpa peralatan untuk perniagaan kami adalah ubah sesuai, termasuk pendawaian kelengkapan iaitu 8,000, meja set ada 2 iaitu 1,000, kabinet file ada 2 iaitu 1,400, fax ada 1, 350,
telefon ada 1,200, komputer meja 1,000, mesin fotoset ataupun scanner 1 iaitu 1,500, mesin jahit ada 1 iaitu 600 dan lain-lain iaitu 500. Jadi kos untuk jumlah pembelian adalah 14,550. Dalam bahagian pelokasi, kami di antara Hilman Tailuk dan juga Konda Komdi Cafe. Lokasi ini dipilih kerana kedudukannya yang strategik dan mempunyai kemudahan infrastruktur yang baik. Menjadikan kawasan ini juga adalah salah satu pusat tumpuan masyarakat kerana mempunyai rangkaian jalan raya yang lengkap. Selain itu juga para student, remaja, pelajar akan singgah ke kedai ini kerana dia lokasinya begitu baik yang mudah masyarakat lalu dan juga boleh singgah untuk melihat kedai kami dan boleh membeli dengan secara tidak langsung. Dalam pilihan kedai kami juga terdapat tanda surau, store, pejabat urusan sekiranya berlaku apa-apa urusan kami dengan pelanggan ataupun pembekal. Okey, dalam pintu masuknya seperti biasa, pintu masuk kaunter, rak-rak produk kami yang kami susun mengikut beg, warna. Seterusnya ada lebih kurang 3 rak produk. So dalam produk tu ada satu beg, satu warna, tu satu color. Mudah untuk pelanggan mendapat cari minat mereka dan juga warna yang mereka minat. Seperti yang saya kata, fungsinya tetap sama tetapi warna sahaja berbeza mengikut cita rasa masing-masing. Jadual keperluan bahan ada 4 iaitu benang 20 biji sekotak adalah AM11. Kedua, peralatan jahitan ada 2 set iaitu harganya adalah 26. Ketiga, plastik besar ada 3 set iaitu 15 ringgit. Yang keempat, plastik kecil 3 set juga iaitu 9 ringgit. Jadi jumlah keseluruhannya untuk keperluan bahan adalah 61 ringgit. Untuk perbelanjaan operasi, ada jenis perbelanjaan susun nilai 10% dan PSN sebulan dan setahun dalam jadual ini. Bagi aset tetap adalah mesin jahit dan susun nilai 10% adalah 500, PSN pun sama 500, jadi setahun adalah 5,000. Lain-lain perbelanjaan, kadar bayaran, sewa, alat tulis, pendaftaran perniagaan, lesen perniagaan. Jumlahnya adalah 79,600 dan ini sudah ditambah dengan mesin jahit 5,000. Baiklah, bagi rancangan pemasaran bagi multifunction bag ini juga ialah sasaran pasaran kami adalah bagi penduduk yang bermastautin di sekitar kawasan tersebut dan juga kumpulan pelajar dari institusi pengajian tinggi seperti Politeknik, College Vocational Ipoh, SMK Raja Chulan dan juga sekolah yang berkaitan. Bukan itu saja, kumpulan pekerja-pekerja daripada sektor awam dan swasta yang di sekitarnya juga seperti Maybank, syarikat, elektronik dan sebagainya. Seterusnya ialah internet. Kami juga mensasarkan pasaran di internet iaitu seperti di laman web dan media sosial untuk menjual produk kami bagi memudahkan dan meluaskan lagi jajahan pasaran kami dan juga tersebar luas di seluruh negara. Dan seterusnya adalah sasaran pasaran kami ialah pelanggan yang gemar melancong di kawasan sekitar. Contohnya seperti pelanggan daripada luar negeri yang melancong di sekitar kawasan tersebut.
Seterusnya, saiz pasaran kami di Ipoh ialah terdapat lebih kurang 26,000 penduduk di kawasan Ipoh di keluasan 11,137 hektar. Namun, pesaing-pesaing utama bagi syarikat berserta sedian berhad ialah 3 syarikat pesaing utama yang berada berdekatan dengan syarikat kami, iaitu GM Locking Enterprise, Sell and Repair Centres Back Wei Hong dan juga Pasar Rayaku Jalan Mustafa Al-Bakri. Rata-rata ketiga-tiga syarikat ini mempunyai persaingan dengan syarikat kami dari segi pelbagai jenis produk, iaitu produk beg, pakaian dan juga kasut. Antara kekuatan pesaing bagi syarikat kami ialah pesaing telah lama dalam bidang perniagaan tersebut dan juga mempunyai modal yang besar, terutamanya bagi syarikat yang sudah mempunyai jenama sendiri dan juga telah lama beroperasi dan mempunyai kelebihan dari segi meyakinkan lagi pelanggan sedia ada mereka dengan meningkatkan lagi kesetiaan pelanggan mereka. Seterusnya ialah mereka yang telah lama bertapak di bidang perniagaan di kawasan tersebut, contohnya seperti pesaing utama kami yang rata-ratanya menjual produk yang sama seperti kami, iaitu beg galas, dan juga mempunyai pengalaman mereka dalam bidang perniagaan ini meningkatkan lagi ilmu mereka untuk mencari pasaran yang baru. Akhir sekali ialah pesaing kami telah mempunyai pelanggan tetap kerana kesetiaan pelanggan pada perniagaan tersebut memberikan kesan yang positif kepada syarikat mereka bagi mengawal pasaran supaya menjadi lebih pesat, dan pesaing juga berusaha dalam meningkatkan lagi kepercayaan pelanggan mereka dengan mengatur strategi mereka dari segi harga dan juga kualiti. Seterusnya, antara kelemahan pesaing ialah pesaing yang meletakkan harga yang tinggi pada sesetengah produk mereka ini menyebabkan mereka kurang mendapatkan sambutan dari pelanggan, dan pelanggan pula akan mencari jenis produk yang diingini mereka tetapi dengan harga yang lebih murah. Selain itu, kelemahan yang ada pada pesaing ialah kerana produk yang dijual oleh mereka adalah tidak berkualiti. Ini kerana sesetengah penjual hanya mementingkan dari segi corak bagi menarik minat pelanggan membelinya, tetapi dalam masa yang sama mereka menolak pemerhatian dari segi kualitinya dan tidak mencapai kehendak dan citarasa pelanggan. Akhir sekali ialah kelemahan pesaing dari segi mengadakan dan melabur pada bahagian promosi barangan mereka. Ini kerana bahagian promosi adalah sangat penting bagi sesebuah perniagaan untuk mempromosikan dan memperkenalkan lagi produk mereka dan mengaturkan strategi pemasaran mereka. Jadi, iklan dari segi pemasaran ini adalah sangat penting bagi memperkenalkan lagi produk mereka kepada pelanggan yang tidak mengetahui tentang keujian produk tersebut. Ramalan jualan pada perniagaan kami adalah dijangkakan meningkat pada bulan Januari sehingga Disember 2017, iaitu pada tahun pertama kami menjual dan membuka perniagaan kami. Ini kerana produk kami pada masa itu adalah mula menempa nama dan juga dikenali oleh semua golongan lapisan masyarakat, iaitu golongan muda, dewasa dan juga golongan tua, dan menarik minat pelanggan dan juga bakal-bakal pelanggan untuk membeli produk kami. Pada tahun kedua kami, iaitu pada tahun 2018, peratus peningkatannya adalah sebanyak 10% dengan jumlah keseluruhannya ialah RM265,667. Dan pada tahun ketiga, iaitu tahun 2019,
Peratusnya meningkat sebanyak 20% dengan jumlah keseluruhannya sebanyak RM318,811. Strategi produk yang diaturkan oleh kami ialah kami adalah lebih berusaha dalam memastikan produk barangan kami lebih bermutu dan berkualiti selain daripada menghasilkan produk yang mempunyai kelebihan dan ciri-ciri yang unik serta berbeza dengan jenis beg sedia ada di pasaran. Perbezaan tersebut menjadikan produk barangan kami adalah lebih istimewa berbanding beg galas sedia ada yang dijual di pasaran. Selain itu, bagi strategi perletakan harga pula, kami akan membuat penentuan harga bagi menentukan harga bagi produk kami dengan produk pesaing dari masa ke semasa adalah menjadi harga yang kompetitif dan boleh bersaing dalam pasaran. Seterusnya, dari segi strategi promosi pula, kami akan menetapkan harga yang rendah pada produk yang terpilih dalam satu tempoh sementara bagi meluaskan lagi share pasaran yang lebih besar dengan kadar cepat. Ini adalah bagi menarik lebih ramai lagi pelanggan untuk membeli produk di perniagaan kami. Kami juga menggunakan alternatif seperti mengadakan kupon yang menjimatkan pelanggan untuk membeli produk kami mengikut syarat yang ditetapkan. Seperti pada hari perayaan atau musim hendak masuk ke sekolah, kami akan memberikan tawaran istimewa kepada pembeli dengan memberikan hadiah percuma pada setiap pembelian. Akhir sekali, dalam strategi pengagihan, kami sebagai orang tengah mempunyai kemampuan dalam mengagihkan dan mengedarkan produk tersebut dari syarikat pembekal. Ini kerana kami hanya menjual produk yang telah siap dikilangkan dan akan dijual oleh syarikat kami. Demikianlah, kami menjadikan medium media sosial dan laman web bagi meluaskan lagi saluran pengedaran untuk memasarkan kepada sasaran pengguna kami. Seterusnya, perbelanjaan yang dikeluarkan dalam sektor pemasaran perniagaan besuto ialah kad perniagaan iaitu sebanyak RM250 sebulan, promosi dan iklan sebanyak RM1,200 sebulan, risalah perniagaan sebanyak RM500 sebulan dan juga lain-lain perbelanjaan seperti insurans sebanyak RM700 dan juga pelbagai belanja sebanyak RM800 sebulan yang memberi jumlah pada jumlah bulanan kami adalah sebanyak RM2,750 dan bagi lain-lain perbelanjaan pemasaran ialah sebanyak RM1,500 yang memberi jumlah sebanyak menggunakan RM4,250 bagi pembelanjaan dalam sektor pemasaran perniagaan besuto. Dalam bahagian rancangan organisasi, struktur organisasi. Struktur organisasi ini iaitu struktur fungsian. Ia merupakan penjabatan yang paling asas. Ciri-ciri struktur ini dikelaskan mengikut fungsi utama. Seterusnya, kedudukan ahli organisasi adalah mengikut kepakaran, kemahiran dan aktiviti kerja. Dalam kebaikan struktur ini, penumpuan kepada bidang tugas yang diberikan sahaja dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam jabatan yang mereka kuasai. Mudah melatih pekerja baru kerana bidang pengkhususan yang sama. Maka dia tidak sukar kerana dalam bidang tu dia memang dah belajar. So dia tidak lari daripada bidang dia. Dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujudnya perkongsian sumber. Tapi dalam hal ini juga dalam struktur ini juga ada keburukannya. Antara keburukan-keburukan yang didapati dalam struktur ini
tiada penekanan kepada kerjasama dan pertukaran idea dengan jabatan lain. Kerana bidangnya, tugas yang berbeza, maka mereka tidak akan berbincang, tapi malah mereka akan lebih fokus terhadap apa yang mereka, kerja yang bidang yang mereka dapat. Masalah yang timbul mempengaruhi jabatan lain dan ini akan meningkatkan kos dan masa yang sedikit panjang. Contohnya, kelewatan bahagian keuangan meluaskan bajet mengakibatkan masalah kepada jabatan lain. So masalahnya sekiranya dalam kelewatan bahagian bajet ni, dalam keuangan bermasalah sedikit atau lewat, maka dalam bidang lain akan memberi kesan. So agak sukar di situ. Tambahan lagi, dia tidak bekerjasama. Tetapi walaupun mereka memang tidak bekerjasama, tapi mereka perlu mengetahui tanggungjawab masing-masing, kerana ini dalam bidang masing-masing, bidang yang mereka mahir sendiri. So ini tiada masalah bagi saya. Pada slide yang seterusnya, penjawatan dalam organisasi. Dalam organisasi kami, jawatan yang terbesar iaitu pengurus besar. Pengurus besar kami iaitu Muhammad Fakur Ikhwan bin Bahar. Spesifikasi tugas beliau, dia akan mengawal dan mengenal pasti dasar misi perniagaan, mengawal selia dan memantau perjalanan perniagaan. Ia juga mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan secara berkesan. Pengurus besar ni adalah jawatan yang begitu penting dalam organisasi ni. Jika pengurus besar itu tidak memainkan peranannya, maka dengan secara langsung organisasi juga boleh rosak dan juga boleh musnah sekiranya pengurus besar tidak dalam keadaan yang baik. Seterusnya, jawatan yang ada dalam organisasi iaitu pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran kami iaitu Nur Ashira binti Ros Kamari. Dia spesifikasi tugasnya, dia akan mengenal pasti pasaran dan juga pasaran sasaran dan menganalisa trend pasaran semasa, mengikut trend semasa sekarang ini, mengikut cita rasa remaja, apa yang viral, apa yang diminati pada zaman kini. Dia juga mengkaji keperluan dan kehendak pelanggan serta maklum persaingan. Segala dia akan mengkaji semula keperluan dan kehendak pelanggan, supaya apa yang pelanggan mahu tu kita orang dapat jual dan pelanggan dapat beli dan kami akan dapat keuntungan. Selain itu juga dia akan memperkenalkan produk perniagaan. Pengurus pemasaran ni dia akan memperkenalkan produk ni kepada pelanggan luar melalui iklan, media sosial dan macam-macam lagi mengikut cara yang tersendiri. Jawatan yang seterusnya iaitu pengurus kewangan yang dipegang oleh Yu Chaili. Dia tugasnya adalah menjaga cairan dan keuntungan syarikat. Dia akan memain peranan dalam kewangan, dalam keuntungan ataupun kemerosotan dalam organisasi kami. Selain itu juga, dia akan mengemaskini akaun dan penyata kewangan dalam syarikat ini, mengurus rekod kewangan dalam perniagaan. So, dalam kewangan, tentang bidang kewangan dia akan handle supaya apa yang untung, apa yang rugi, supaya kami dapat mengetahuinya dan kami akan rujuk pada dia apabila mengenai kewangan. Seterusnya, jawatan yang seterusnya iaitu pengurus operasi atau dikenal atau pengeluaran. Orang yang mengendalikan dalam jawatan ini iaitu Siti Salah binti Jaafar. Tugas dia akan melahirkan pekerja yang berkualiti dan juga produktif. Ia juga memberi perkhidmatan yang berkesan dan cemerlang ke arah pencapaian visi dan misi syarikat ini. Dia akan memain peranan dalam perniagaan tersebut supaya pekerja lebih berkualiti dan juga misi dan visi organisasi kami dapat dicapai. Dia akan memain peranan di sini. Dia juga akan memastikan operasi pengeluaran berjalan lancar
sekiranya ada masalah atau apa-apa punca, dia akan menyelesaikannya, kerana ini adalah tugas dia dan bidang dia yang dia mahir. Seterusnya dalam slide, gaji dan ganjaran. Setiap tugas dan setiap jawatan mempunyai gaji yang berbeza. Oleh demikian, gaji yang ditawarkan mengikut kerja yang telah diberikan. Seperti pengurus besar kami itu Muhammad Fakhur Ikhwan bin Maha, pengurus pemasaran Nur Aisyirah binti Ros Kamari, pengurus kewangan Yu Chaili, dan pengurus operasi pengeluaran. Selain itu, keperluan pejabat yang kami perlu iaitu komputer. Kuantiti yang diperlukan sebanyak 2 dan harga seunit sebanyak 2,500. So jumlah tambah kedua-dua ini 5,000. Telefon kami hanya memerlukan 1 dan berharga seunit iaitu 799. Seterusnya, meja kabinet yang akan dibeli sebanyak 2 yang berharga 450 satu unit. Oleh demikian, hanya 900 untuk pembelian meja kabinet ini. Selain itu juga kami juga membeli pengawal dingin supaya tempat kami lebih selesa bagi pelanggan dan juga pekerja kami. Pengawal dingin kami hanya membeli 2 dan juga seunit sebanyak 1,200, maka jumlah kedua-dua tersebut dicampurkan 2,400. Oh ya, kami juga membeli kerusi supaya dapatlah berehat sedikit, dapat duduk. Membeli hanya 4 kerusi dan 1 unit 90. So setelah campur ke semua 360 jumlahnya. Kami juga membeli alat pemadam api supaya sekiranya berlaku kecemasan yang tidak diingini, kami dapat bersedia. Oleh demikian, kami membeli 2 alat pemadam api, seunit harga 100 dan campurnya menjadi 200. Seterusnya, kami juga mempunyai CCTV supaya untuk langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku apa-apa bencana atau rompakan, kami dapat rakaman tersebut. CCTV kami hanya beli 1 dan kesemua jumlah dia 1,200 pemasangan. Punch mesin untuk staff membeli 1 berharga 550 seunit. Mesin penyimpanan cash membeli 1 saja yang berharga 1,100. Barcode scanner mempunyai 1 unit saja yang berharga 350. Setelah membuat pengiraan dan juga telah menyenaraikan kesemua keperluan pejabat ini, harganya kesemuanya adalah 12,859 keperluan pejabat yang kami perlu. Seterusnya dalam perbelanjaan pengurusan, jenis perbelanjaan kami iaitu gaji pengurus besar, pengurus kawangan dan lain-lain. Okey, yang pertama, gaji pengurus besar sebanyak 1,600. Seterusnya, gaji pengurus keuangan 1,500. Gaji pengurus pemasaran 1,500 juga. Dan juga gaji pengurus operasi sebanyak 1,500. Selain itu, gaji jurujual kami iaitu 1,200. Gaji juruwang 1,200. KWSP kami sebanyak RM1,020. Sokso kami iaitu hanya sebanyak 170. Selain itu juga sewa kedai dan setiap 1 bulan hanya 1,200. Seterusnya, bil elektrik kami dapat jangkakan dalam 400 sebulan. Telefon ataupun fax sebanyak 200 sahaja. Alat belanja pejabat sebanyak 300. Penyelenggaraan kedai iaitu sebanyak 500. Promosi 500. Ataupun saya juga pelbagai belanja atau luar jangka sebanyak 800. So jumlah perbelanjaan dalam pengurusan kami adalah sebanyak 13,590 ringgit Malaysia.
Selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan sekalian. Nama saya Caili. Saya sambungkan bahagian 8 iaitu rancangan kewangan. Yang pertama adalah sumber kewangan. Terdapat di sini ada dua, iaitu modal sendiri dengan pinjaman berpenggal. Modal sendiri ialah aset dalam perniagaan kami, iaitu tunai RM40,000, dan pinjaman berpenggal pinjaman yang kami pinjam di bank ialah Maybank, iaitu RM20,000. Jumlahnya adalah RM50,000. RM50,000 adalah jumlah keseluruhan modal perniagaan kami. Seterusnya adalah penyata kos pelaksanaan projek. Terdapat dalam jadual adalah 3, iaitu perkara, nilai dan jumlah. Dalam perkara ada keperluan aset bukan semasa, iaitu aset tetap. Selepas itu ada mesin dan peralatan, ubahsuai kedai, peralatan pejabat, ubahsuai pejabat, perahu pejabat, wang penghantaran, dan itu semua adalah dalam aset tetap. Keperluan modal kerja untuk sebulan ada belanja pemasaran, belanja operasi, belanja pentadbiran, itu saja. Seterusnya ada keperluan lain, iaitu deposit, pendaftaran dan lesen, insurans dan cukai jalan kenderaan, dengan pelbagai belanja. Okey, untuk aset tetap jumlah adalah 65,508, dan untuk keperluan modal kerja bagi sebulan adalah 6,765. Jadi keperluan lain adalah 6,800, dan belanja luar jangka terdapat 10%, so dikira 7,907, dan tampakkan semua jumlahnya. Jadi jumlah keseluruhan adalah 86,980. Selain itu terdapat belanjawan tunai untuk 3 tahun. Apa itu belanjawan tunai? Ia adalah satu perancangan berangka yang boleh menunjukkan penerimaan dan pembayaran tunai yang dijaga serta baki tunai di sepanjang tempoh tertentu. Apa kegunaan bagi belanjawan tunai? Iaitu untuk menguruskan tunai sebagai alat kawalan dan perancangan tunai. Jadi kami melihat dalam jadual belanjawan tunai ini terdapat penerimaan tunai, ada modal pemilik, pinjaman bank, jualan tunai, dan kutipan engkau belum terima, dan ini adalah jumlah penerimaan tunai. Tampakkan semua angka ini, so jadi akan dapat jumlah penerimaan tunai untuk tahun pertama. Lihat pada pembayaran tunai adalah belanja pemasaran, iaitu promosi dan iklan, komisen, jurujual. Ada belanja operasi, iaitu belian tunai, bayaran akaun belum bayar, gaji dan KWSP, utiliti kedai, penyelenggaraan kedai, dan belanja pentadbiran, iaitu gaji, KWSP dan Pegaso, sewa bangunan. Jadi semua angka ini tampakkan kepada akhir akan dapat jumlah pada tahun pertama. Seterusnya terdapat deposit, pendaftaran dan lesen, insurans dan cukai jalan, pelbagai belanja, belian aset tetap. Ini semua adalah bayar untuk setahun. Jadi semua tahun adalah sama, angka yang sama. Dalam bayaran balik pinjaman ada pokok, faedah dan cukai.
dan ini juga tambah kepada akhir dan boleh dapat jumlah keseluruhannya untuk tahun pertama, kedua dan seterusnya tahun ketiga. Pembayaran tunai yang disebut tadi, semua ini akan menjadikan jumlah pembayaran tunai dan seterusnya akan dapat lebihan ataupun dinyatakan defisit di sini untuk tahun pertama, kedua dan ketiga. Dapat juga bagi awal dan bagi akhir untuk tahun ketiga-tiga ini. Penyata pro forma kos pengeluaran untuk 3 tahun. Ini adalah mengira kos pengeluaran perniagaan kami. Jadi terdapat di sini ada penggunaan bahan mentah, buruh langsung dan overhead kedai. Ada 3 perkara yang besar. Dalam perkara besar itu ada stok awal, belian tahun semasa, stok akhir dan dapat jumlah kos bahan. Okey, kami boleh kira satu-satu. Pertama, pada tahun pertama stok awal adalah kosong dan belian tahun semasa adalah 71,685, akan diambil tolak pada stok akhir iaitu 2,000. Jadi dapatlah kos bahan iaitu 69,685. Pada buruh langsung ada gaji dan KTPSB iaitu 48,900 dan overhead kedai iaitu susun nilai aset tetap untuk operasi utility kedai, penyelenggaraan kedai. Jadi dapatlah kos overhead kedai iaitu 9,200. Bagaimana mengira jumlah kos pengeluaran adalah ambil jumlah kos bahan dengan buruh langsung dan tambah dengan jumlah kos overhead kedai. Jadi akan dapat jumlah kos pengeluaran. Pada tahun 2 sama juga, tapi ada kos awal, tapi pengiraan pun sama, ditambah sahaja. Okey, ambil stok awal tambah belian tunai semasa, tolak stok akhir, jadi dapatlah jumlah kos bahan. Langkah seterusnya pun sama juga. Ambil 78,683 tambah dengan 52,380 tambah dengan jumlah kos overhead kedai iaitu 13,912. So, jadilah angka ini. Akhirnya pada tahun pertama dapat 127,785 dan pada tahun kedua adalah 144,975 dan akhir pada tahun ketiga iaitu 170,400. Sekarang adalah penyata pendapatan pro forma untuk 3 tahun. Apa itu penyata pendapatan? Ia adalah merupakan sesuatu penyata kewangan yang mengukur prestasi kewangan sesebuah syarikat pada satu tempoh perkawanan tertentu. Dengan itu, prestasi kewangan dinilai dengan merumuskan bagaimana perniagaan tersebut memperoleh hasil dan menanggung perbelanjaan untuk aktiviti-aktiviti operasi mahupun bukan operasi. Jadi, ia juga menunjukkan keuntungan atau kerugian bersih yang diperoleh ataupun ditanggung dalam satu tempoh perkawanan tertentu. Kita dapat melihat di jadual ini, perkara yang pertama adalah jualan dan akan ditolak kos jualan. Seterusnya dapat stok awal barang siap adalah kosong dan kos pengeluaran yang terdapat
di jadual atau kos pengeluaran. Dalam jadual terakhir adalah jumlah kos pengeluaran. Yang angka ini akan diguna dalam jadual penyata pendapatan juga pada perkara kos pengeluaran. Lepas tu tolak stok akhir barang siap 127,785 akan tolak 8,000 dan dapatlah angka 119,785 dan ambil jualan iaitu 241,516 tolak dengan angka tadi, jadi dapatlah 121,731. Itu adalah untung kasar. Okey, dah dapat untung kasar, tolak dengan perbelanjaan. Perbelanjaan ada pemasaran, pentadbiran, pendaftaran dan lesen, insurans dan cukai jalan, dan juga pelbagai belanja, faedah pinjaman, susun nilai aset tetap. Jadilah jumlah perbelanjaan. Jumlah adalah 64,479. Jadi ambil untung kasar iaitu 121,731 tolak dengan 64,479. Dah dapat untung bersih sebelum cukai iaitu 57,252. Inilah cara untuk kira penyata pendapatan untuk tahun 1. Okay. Untuk tahun kedua, dalam stok awal barang siap adalah 5,000. 5,000 ini perlu ditambah dengan kos pengeluaran iaitu 144,975 dan akan dapat satu angka. Angka itu tolak stok akhir barang siap iaitu 9,000. Jadi akan dapat 140,975. Ambil lagi jualan. Jualan iaitu 265,667 tolak dengan angka tadi dan akan dapat untung kasar iaitu 124,692 dan tolak dengan perbelanjaan tolak, jadi dapatlah jumlah perbelanjaan iaitu 65,074. Ambil untung kasar, jumlah untung kasar tolak dengan jumlah perbelanjaan akan dapat untung bersih. Dan seterusnya tahun ketiga guna cara yang sama untuk dapatkan angka yang betul. Sekarang adalah penyata proforma kedudukan kewangan untuk 3 tahun juga. Dalam jadual ini dapat lihat aset. Aset ada 2 iaitu aset bukan semasa dan aset semasa. Kita perlu ambil jumlah aset bukan semasa tambah dengan jumlah aset semasa tak akan dapat jumlah aset yang sebenar. Untuk setiap tahun, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 juga. Angka jumlah aset akan sama dengan jumlah equity dan liability untuk akhirnya. Melihat pada equity pemilik iaitu modal sendiri akan dapat untung bersih terkumpul dan liability bukan semasa, liability semasa. Angka ini angka yang untuk equity pemilik, liability bukan semasa, liability semasa semua ditambah sekali akan dapat 74,050 yang sama dengan jumlah aset, dan yang ini sama dengan tahun 2 dan tahun 3 juga, pengkiraan yang sama. Penyata pendudukan kewangan ini adalah satu ringkasan bagi kewangan
seseorang individu ataupun organisasi. Sama ada dia merupakan pemilih tunggal, rakan kongsi perniagaan, perbadanan, syarikat persendirian ataupun organisasi lain. Tujuan penyata ini adalah untuk mengetahui kedudukan kewangan sesebuah perniagaan, seperti jumlah aset, hutang dan modal bagi sesuatu tempoh perkanan. Begitu juga terdapat jadual pembayaran balik pinjaman. Jumlah pinjaman adalah RM20,000. Kadar faedah adalah 2.5%. Tempoh adalah 4 tahun. Bagi kaedah iaitu kaedah asas tetap. Dapat tahun adalah 4 tahun. Pokok iaitu 6,500 iaitu sama untuk 4 tahun. Faedah sama juga iaitu 500 untuk 4 tahun. Jumlah pembayaran adalah RM7,000. Sama untuk 4 tahun juga. Dan baki pinjaman pada tahun pertama adalah RM13,500. Pada tahun kedua adalah RM7,000. Pada tahun ketiga adalah RM500. Dan pada tahun keempat adalah kosong. Jadual susut nilai aset bukan semasa. Jenis aset adalah peralatan pejabat. Kos iaitu RM9,199. Kaedah susun nilai iaitu garis lurus dan jangka hayat adalah 3 tahun. Terdapat susun nilai tahunan adalah 19.90 sen, adalah sama untuk 3 tahun, dan susun nilai terkumpul jadi 990 sen perlu ditambah lagi sekali, jadilah untuk tahun kedua, dan tambah lagi sekali 990 sen untuk tahun ketiga, dan tambahlah angka ini. Untuk nilai buku adalah pada tahun sifar iaitu 9,999, dan pada tahun 1 iaitu 8,279 10 sen, dan pada tahun kedua iaitu 7,359 20 sen. Pada tahun ketiga iaitu tahun terakhir iaitu 6,439 30 sen. Terlihat pada jadual, contohnya penyata pendapatan ataupun penyata kedudukan kewangan. Terdapat angka dalam jadual itu adalah positif. Ia menunjukkan perniagaan kami adalah untung, bukannya kerugian. Dan terakhir sekali iaitu dalam rumusan kami, berdasarkan kepada rancangan perniagaan yang dilakukan pihak kami, iaitu Besito SDM BHD Berhad amat berkeyakinan bahawa perniagaan yang diceburi ini akan mendapat pulangan yang lumayan dan menguntungkan kami dan juga pekerja-pekerja kami. Ini kerana kami berkeyakinan bahawa perniagaan ini berpotensi dan akan berkembang dengan lebih maju, kerana ianya juga mendapat permintaan yang banyak di kalangan masyarakat tak kira bangsa, umur, jantina, kerana produk ini sudah makin popular di kalangan mereka. Selain itu juga, kajian dan perancangan yang dirancang secara sistematik telah dirangka dengan begitu baik bagi membolehkan perniagaan ini berjalan dengan lebih maju dengan lebih pesat, dan seterusnya juga dapat mencapai sasaran keuntungan yang telah dirangka seperti yang telah kami rangkakan dalam slide dalam ini. Disebabkan itulah syarikat Besito SDM Berhad lebih bersikap optimis dengan perniagaan ini dan akan berusaha untuk terus kekal di dalam pasar ini dan terus mendapatkan perhatian
di dalam pasar ini dan akan terus meningkatkan permintaan dan kepuasan pelanggan. Bukan saja kami berfokuskan untuk keuntungan kami, malah untuk kepuasan pelanggan juga adalah visi dan misi kami juga. Pelanggan merupakan keutamaan bagi syarikat kami. Maka dalam kepuasan pelanggan adalah penting bagi kami. Tambahan pula, masyarakat pada zaman kini lebih menitik beratkan keselesaan, supaya dengan keselesaan mereka akan lebih berminat untuk membelinya dengan lebih banyak dan juga akan merekomenkan kepada rakan-rakan yang terdekat. Oleh itu, pemilik amat berharap permohonan ini mendapat kelulusan daripada pihak Maybank dan mendapat mempertimbangkan dengan lebih baik. Dengan itu, melalui pembiayaan ini, perniagaan ini dapat dinaik taraf dengan dikembangkan dengan lebih maju dan setara dengan gaya hidup masa kini dan seterusnya dapat menyumbangkan kepada ekonomi negara ini. Perniagaan bersutur sedia berhad mampu untuk bersaing dengan pasaran yang lebih sedia ada dan berupaya untuk menjual produk yang lebih berkualiti dan memenuhi cita rasa pelanggan. Maka di situ saja rumusan saya. Saya berharap pihak Maybank memberi kami untuk memberikan kelulusan dari pihak Maybank untuk mempertimbangkan dengan lebih baik. Sekian.